Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak masuk bab 2 berkaitan dengan jirim dan struktur atom. Okey, kimia KSSM tingkatan 4. Okey, so kita pergi pada subtopik yang pertama iaitu subtopik yang pertama ya untuk bab 2 ini iaitu konsep asas jirim. Okey, jirim ni kamu dah belajar masa tingkatan 1. Okey, so mula-mula sekali apa kamu perlu tahu? Okey, maksud jirim. Okey, jirim ialah suatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, so jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Okey, yang halus dan diskrit ni maksudnya sangat kecil. Okey, kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Okey, kemudian jirim wujud kepada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, selain daripada tu, okey, dalam bab ini ada tambahan lagi satu, okey, lagi satu keadaan jirim iaitu plasma. Okey, apa tu plasma? Plasma adalah keadaan jirim yang keempat selain daripada pepejal, cecair dan gas. Dan plasma merupakan gas terion. Gas terion ni maksudnya gas yang menghasilkan ion, okey. Iaitu gas yang bercas lah. Okey. Kemudian walaupun plasma dalam bentuk semula jadi yang jarang-jarang dijumpai di bumi, tetapi plasma merupakan keadaan jirim yang paling banyak terdapat di alam semesta. Okey, plasma ni ada pada angkasa lepas. Okey, kebanyakan bintang wujud dalam bentuk plasma. Okey, sebab dia terbentuk daripada gas terion. Kalau kamu ingat masa kamu belajar tingkatan 3 berkaitan dengan alam semesta tu ada. Okey, kemudian okey, ini kita nak belajar perubahan jirim. Kamu dah belajar masa sekolah rendah pun dah belajar, masa tingkatan 1 pun kamu belajar. Okey, so kita pergi lebih detail. Okey, perubahan jirim ialah perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh pemanasan ataupun penyejukan. So, yang ni kamu dah tahu dah. Masa kamu sekolah rendah dengan masa belajar di menengah rendah pun ada. Okay. Contoh dekat sini, okey, aiskrim yang dibiarkan sejuk pada suhu bilik menyerap. Okey, ini perkataannya. Okey. Okey, dia menyerap tenaga haba. Ini masa menengah rendah kamu tak jumpa ni perkataan menyerap ni. Okey, so aiskrim pada suhu bilik, aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik, dia akan menyerap tenaga haba dan okey, apabila dia menyerap tenaga haba, dia akan tukar keadaan pepejal. Okey, dia akan berubah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Okey, so ini adalah keadaan jirim. Dan nama prosesnya apa? Proses peleburan. Okey, so daripada pepejal kepada cecair. Okey. Dan seterusnya, okey. Ini. Pada waktu malam, cermin tingkap membebaskan haba. Okey. Dia membebaskan haba ke persekitaran. Tadi menyerap kan? Ini membebaskan. Okey, membebaskan haba ke persekitaran. Okey, menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Okey, so bila dia jadi sejuk, akan ada wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk ini. Okey, lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan tingkap. So kalau kamu tengok sini, ini proses apa? Okey, ini adalah proses kondensasi. Okey, kalau kamu tengok tadi kan. Okey, kemudian tengok ni, perubahan ni kamu dah tahu dah. Okey. Okey, ini kamu dah belajar masa menengah rendah. Okey, pepejal kepada cecair, prosesnya peleburan. Okey, daripada cecair kepada gas, prosesnya pendidihan ataupun penyejatan. Okey, kemudian daripada pepejal kepada gas,
Prosesnya adalah pemejalwapan. Okey, daripada gas kepada pepejal. Pengendapan. Okey, daripada gas kepada cecair, kondensasi. Daripada cecair kepada pepejal, pembekuan. Okey, ni kamu dah tahu. Cuma sekarang ni kamu tak tahu sama ada tindak balas tu adalah tindak balas yang menyebabkan tenaga diserap ataupun tenaga haba dibebaskan. So, tengok pada anak panah. Okey, kalau anak panah yang berwarna pink ni maksudnya tindak balas itu menyebabkan tenaga haba diserap. Okey, manakala anak panah berwarna biru tu proses ataupun tindak balas itu menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. So, ini yang penambahan yang kamu kena tahu. Okey, nama-nama proses ni kamu dah tahu. Cuma mungkinlah satu ni sahaja, pengendapan ni yang kamu tak tahu. Pengendapan ni adalah proses di mana gas bertukar menjadi pepejal. Okey. Oh. Okey. Yang ni, gambar ni adalah susunan zarah untuk pepejal. Dia tersusun secara rapat dan juga dia mempunyai satu unsur sahaja. Okey, itu adalah pepejal. Okey, zarah disusun secara padat dan teratur. Ini masa menengah rendah, tingkatan 1 pun dah belajar. Okey, diulang semula. Kemudian tenaga kinetik zarah adalah rendah. Daya tarikan antara zarah kuat. Okey, tenaga kinetik dia kurang ataupun rendah. Daya tarikan antara zarah menjadi kuat sebab dia disusun rapat. Okey. Seterusnya, tadi pepejal. Ini cecair. Ini adalah penyusunan zarah-zarah cecair. Okey, zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Kalau kamu tengok pepejal tadi, dia teratur, tersusun je. Okey, satu baris. Yang tu dia tersusun secara padat dan teratur. Ini cecair dia disusun secara padat tapi tidak teratur. Banyak zarah dia tapi tak teratur. Okey, itu adalah cecair. Kemudian tenaga kinetik zarah lebih tinggi daripada keadaan pepejal. Maksudnya tadi tenaga kinetik dekat pepejal tu rendah. Okey, kemudian tenaga kinetik di dalam cecair ni adalah lebih tinggi. Okey, maksudnya tinggi sedikit daripada pepejal. Okey. Kemudian untuk daya tarikan pula antara zarah adalah kuat tapi tidak sekuat keadaan pepejal. Okey, daya tarikan antara zarah adalah kuat tetapi tidak sekuat daya tarikan antara zarah dalam keadaan pepejal. Okey, kita pergi kepada gas. Ini adalah susunan zarah untuk gas. Okey. Okey, zarah tersusun zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey, nampak tak dia jauh. Okey, kemudian tenaga kinetik zarah adalah sangat tinggi. Ini anak panah ni nak menunjukkan tenaga kinetik dia bergerak. Okey, arah dia bergerak. Okey, zarah-zarah tu bergerak antara satu sama lain. Bila dia bergerak, dia akan menyebabkan tenaga kinetik menjadi lebih tinggi. Okey, kemudian daya tarikan antara zarah adalah lemah. Sebab dia tak ada, dia berjauhan antara satu sama lain, dia punya ruang antara zarah-zarah tu sangat besar. So, daya tarikan dia adalah lemah. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, untuk pengelasan bagi jirim. Jirim ada dua jenis. Okey, pengelasan dia yang pertama jirim boleh dibahagi kepada dua iaitu unsur dan juga sebatian. Okey, manakala unsur pula boleh terbahagi kepada dua sama ada atom ataupun molekul. Okey, unsur ni maksudnya kumpulan yang sama. Contohnya karbon. Karbon ada satu sahaja, dia adalah atom. Tapi ini gas oksigen. Gas oksigen, gas hidrogen, dia adalah unsur yang sama, satu unsur saja. Tapi dia ada dua dalam bentuk molekul. Mesti dua. Gas oksigen, gas hidrogen, gas bromin, gas klorin. So, itu adalah unsur dalam bentuk molekul.
Okey, manakala jirim untuk sebatian pula terbahagi kepada dua, molekul dan juga ion. Okey, molekul ni contohnya air, H2O. Kemudian gas karbon dioksida. Okey, kemudian gas nitrogen dioksida. So itu adalah sebatian dalam bentuk molekul di mana dia ada beberapa unsur dalam satu sebatian itulah. Okey, kemudian ion. Okey, ion ni adalah sebatian yang mempunyai atom yang bercas, ion yang bercas. Okey, dia ada cas positif, ada cas negatif. Biasanya ion ni adalah garam lah, natrium klorida, okey, kalium iodida. So itu adalah jenis-jenis garam. Okey, so nanti saya akan terang lebih detail lah pada slide seterusnya. Masa tingkatan 3 kamu dah belajar bagaimana ion terhasil. Okey, dia ada dua kaedah. Yang pertama, ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom. Okey, sama ada menderma ataupun menerima. So ada dua. So ini adalah atom natrium. So apabila dia menderma satu elektron ni yang ada di petala yang terakhir ni, dia akan membentuk ion yang bercas positif sebab dia derma, dia singkirkan satu elektron, so dia akan jadi cas positif. Okay, so elektron yang ada ni daripada atom ni akan berkurangan lah. Daripada ada 11, dia akan jadi 10. So dia akan jadi, bila dia derma satu elektron, dia akan jadi ion natrium. Okay, kemudian kalaulah atom tersebut menerima, okay, ni dia ada 7 kan, 7 elektron. Okey, dia ada 7 elektron valence, so dia tak oktet. So bila dia tak oktet, dia perlu terima satu lagi elektron. So bila dia terima satu elektron, dia akan jadi oktet lah. So ada petala yang terakhir ni ada 8 elektron. Daripada 7 ada 8. So bila dia terima satu elektron, dia akan menghasilkan ion klorida yang bercas negatif. So ini masa tingkatan 3 dah belajar. So kita ulang semula sahaja. Okey. Seterusnya, okey, takat lebur dan takat beku. Okey. Maksud takat lebur, okey, suhu malar apabila bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada takat tertentu. Okey, maksudnya suhu yang malar, dia mendatar sama sahaja. Okey, yang tu adalah takat lebur. Okey, apabila cecair pepejal kepada cecair. Okey, manakala takat beku, okey, adalah suhu malar apabila bahan bertukar daripada keadaan cecair, okey, menjadi pepejal pada suhu tertentu. Okey, kalau takat lebur daripada pepejal kepada cecair. Kalau takat beku daripada cecair kepada pepejal. Okey. Dan dia punya keyword dia adalah suhu malar. Okey. Okey, kita tengok pada graf ni. Lengkup pemanasan naftalina. Ini nanti kamu akan buat eksperimen ni lah. Okey, ini graf suhu melawan masa. Okey, suhu dipaksi Y, masa dipaksi X. Okey, so dekat sini daripada perubahan A kepada B. Okey, A kepada B ni suhu naftalina tersebut dalam keadaan pepejal. Okey, dalam keadaan pepejal, so daripada A ke B ni suhu akan meningkat dari A ke B. Okey, betul lah sebab dia makin lama makin tinggi. Okey, kemudian wujud dalam keadaan pepejal. Okey, so antara ni dia mesti lagi dalam keadaan pepejal. Okey, apabila dipanaskan, zarah menyerap tenaga haba lalu bergetar lebih cepat kerana tenaga kinetik semakin bertambah. Okey, so maksudnya apabila dipanaskan, okey, zarah-zarah ni dalam naftalina ni akan serap haba. Okey, bila dia menyerap haba dalam tu meningkat, dia akan menyebabkan zarah-zarah dalam pepejal tu, okey, yang tersusun rapat tu, dia akan bergetar. So bila bergetar, ada tenaga, dia akan bergetar dengan cepat. So bila dia bergetar dengan cepat, tenaga kinetik pun akan bertambah. So bila tenaga kinetik bertambah, okey, dia akan mulalah proses perubahan daripada pepejal kepada cecair. Okey, dan pada takat B dan hingga C ni, masa ni lah peleburan
berlaku. So bila peleburan berlaku, tiada peningkatan suhu dari B ke C. Okey, ni kita panggil suhu malar. Okey, so dia mendatar, tak ada apa-apa perubahan. Suhu dia sama je. Walaupun masa bertambah, suhu dia still sama. Okey. Kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah hingga pepejal bertukar menjadi cecair. So maksudnya tadi ada tenaga kinetik kan, terhasil tenaga kinetik. So tenaga kinetik ni sebenarnya dia membantu untuk mengatasi daya tarikan antara zarah untuk membenarkan pepejal tu bertukar kepada cecair. Okey, daripada C ke D. Okey, ni lengkuk ni makin naik. Okey, suhu meningkat dari C ke D. Okey, wujud dalam keadaan cecair. So dekat sini peleburan start berlaku. So dia ada penambahan, dia ada dua keadaan lah, pepejal dan cecair pada ni, takat ni. Okey, dekat sini C dengan D. Okey, keadaan naftalina ni 100% dalam bentuk cecair. Okey, so apabila dipanaskan, zarah menyerap haba dan bergerak lebih cepat. So maksudnya daripada cecair tu dia menyerap haba lagi dan zarah tu akan bergerak lagi cepat sebab dia nak bertukar menjadi cecair. Menjadi gas. Okey. So inilah dia nak tunjukkan takat lebur ni, maksudnya suhu dia mendatar, suhu dia malar. So inilah adalah takat lebur. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah lengkuk penyejukan naftalina. Okey, pada lengkuk E dan F ni, okey, suhu akan menurun. Okey, kemudian wujud dalam keadaan cecair. So maksudnya bila dalam keadaan pada suhu yang tinggi ni, penyejukan ni mula-mula dia akan berubah daripada cecair kepada pepejal. So dalam lengkuk E dengan F ni, keseluruhan naftalina tu dalam keadaan cecair. Okey, apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu bergerak dengan lebih perlahan kerana kehilangan tenaga kinetik. Maksudnya haba dibebaskan ke persekitaran, kemudian bila haba tu dah berkurangan, tenaga kinetik pun akan menjadi kurang lah. Sebab apa? Tak ada lagi haba. Okey, kandungan haba tu berkurangan, so tenaga kinetik akan jadi rendah. Okey, kemudian pada lengkuk F dan G, okey, pembekuan berlaku. Okey, di mana pembekuan berlaku di mana tiada penurunan suhu dari F ke G. Okey, lengkuk F ke G ni, okey, tiada penurunan suhu kerana okey, tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Maksudnya, tenaga haba yang dibebaskan tu sama dengan tenaga haba yang terbebas semasa zarah-zarah tersebut menarik antara satu sama lain. So, tak adalah peningkatan suhu. Okey, dan bila suhu dia malar, okey, maksudnya dekat situ kita boleh dapat takat beku. Okey. Kemudian G, pada lengkuk G hingga H, okey, suhu menurun dari G ke H. Okey, dan wujud dalam keadaan pepejal. Okey, so daripada G ke H ni, semua naftalina tu akan wujud dalam keadaan pepejal. Okey, apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu bergetar dengan lebih perlahan. So bila dia membebaskan haba, dia akan bergetar dan lama-lama akan terus berhenti. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, nanti kita akan masuk pada subtopik yang kedua, 2.2. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.